Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Isnin 5 Oktober. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Desmond. Paparan utama malam ini. 432 kes baru, jumlah tertinggi sejak COVID-19 melanda negara. Lebih separuh daripadanya babitkan kluster tembok. PKPB di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan Sabah berkuat kuasa 12:01 tengah malam 7 Oktober. Negara mencatat kes baru COVID-19 paling tinggi iaitu 432 kes sejak jumlah kes melonjak dalam tempoh seminggu ini. Daripada jumlah itu, 224 kes dikesan daripada kluster tembok di Kedah. Negeri itu mencatat kes baru tertinggi dengan 241 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media memaklumkan hanya 3 kes merupakan kes import. Daripada 429 kes, 409 melibatkan warga negara, manakala 20 kes bukan warga negara. 29 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari Sabah. Ini sekaligus menjadikan jumlah kes berkaitan sejarah perjalanan ke negeri itu 235 kes sejak 20 September lalu. 130 kes dilaporkan di Sabah dengan 57 kes saringan bergejala melibatkan 54 warga negara dan 3 bukan warga negara. 39 kes pula daripada kluster Bangau-Bangau yang melibatkan 38 warga negara. Selangor turut mencatat kes baharu yang tinggi iaitu 34 kes melibatkan 17 kes saringan pulang dari Sabah serta 9 kes daripada kluster Jalan Meru yang kesemuanya melibatkan warga negara. Tiada penambahan kes kematian dilaporkan hari ini. Sementara itu, 3 kluster baharu dikenal pasti, iaitu 2 di Kedah dan 1 di Terengganu. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kluster Bah Sintok dan kluster Jeram dikenal pasti di Kubang Pasu dengan masing-masing melibatkan seorang wanita warga negara. Manakala kluster Bah Tanjung di Terengganu melibatkan seorang lelaki warga negara yang mempunyai sejarah perjalanan ke Sampurna Sabah dari 10 hingga 27 September. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengesahkan beliau kini menjalani rawatan setelah disahkan positif COVID-19. Datuk Dr. Zulkifli memohon individu yang menghadiri majlis melibatkan kehadirannya dari 24 September hingga 4 Oktober untuk menjalani ujian saringan COVID-19. Menerusi kenyataan di laman Facebook, beliau memaklumkan sehingga saat ini keadaan kesihatannya dalam keadaan yang baik. Beliau dalam satu lagi kenyataan di Facebooknya turut memohon maaf dan mendoakan kesihatan pesakit-pesakit COVID-19 yang lain. Dalam pada itu mengulas program bantuan musaadah khas siswa Siri 2, jelasnya ia akan diteruskan oleh agensi-agensi agama di bawahnya. Terdahulu, Kementerian Kesihatan KKM turut mengesahkan seorang individu yang menghadiri mesyuarat di Jabatan Perdana Menteri Sabtu lalu disahkan positif COVID-19. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada kes Datuk Dr. Zulkifli. Tan Sri Dr. Nur Hisham mengesahkan menteri di Jabatan Perdana Menteri itu tidak mengalami sebarang gejala jangkitan pada ketika itu. Beliau telah dimasukkan ke hospital untuk pengasingan, pemerhatian dan rawatan mengikut protokol sedia ada. Pengesanan dan siasatan kontak juga sedang dijalankan termasuk saringan gejala dan ujian swab bagi pengesanan jangkitan. Kontak rapat yang dikenal pasti telah diberi surat perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO selama 14 hari dari tarikh akhir pendedahan kontak dan dipakaikan gelang pengawasan. Semua yang hadir ke mesyuarat tersebut telah menjalani saringan kesihatan hari ini.
Sementara itu, Perdana Menteri akan turut menjalani kuarantin kendiri di kediaman beliau selama 14 hari atas nasihat KKM. Jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin, perkara berkenaan bagaimanapun tidak mengganggu urusan kerajaan. Beliau akan bekerja dari rumah menggunakan sidang video bagi mesyuarat yang perlu dipengerusikan. Tan Sri Muhyiddin dalam satu kenyataan media memaklumkan beliau telah menjalani ujian saringan pengesanan COVID-19 setiap 2 minggu sejak April lalu. Kesemua keputusan ujian pengesanan ini telah disahkan negatif. Tan Sri Muhyiddin turut menjelaskan telah menjalani 3 ujian pengesanan COVID-19 dalam tempoh 3 minggu lalu, iaitu pada 22, 26 dan 29 September dan didapati negatif. Pada 3 Oktober lalu, beliau telah mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara yang turut dihadiri Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan dilaksana di Kota Kinabalu, Pinampang dan Putatan Sabah berkuat kuasa 12.01 tengah malam 7 Oktober ini. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebarang pergerakan keluar masuk di ketiga-tiga kawasan berkenaan adalah tidak dibenarkan. Melalui kenyataan, beliau berkata pelaksanaan PKPB ini bagi membendung penularan COVID-19 dalam kawasan berkenaan serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan. Tambahnya, hanya perkhidmatan sektor penting termasuk kilang-kilang dan rantaian sektor berkaitan dibenarkan bergerak. Pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri BT akan menyenaraikan jenis perkhidmatan perlu yang terlibat di kawasan tersebut. Kerajaan akan terus berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah untuk memantau situasi di seluruh daerah dan akan mendapatkan nasihat Kementerian Kesihatan KKM dari semasa ke semasa sebelum mengambil sebarang tindakan. Mengenai operasi pematuhan, jumlah mereka yang ingkar arahan PKP semalam melonjak kepada 979 orang berbanding 433 pada hari sebelumnya. Susulan itu, seramai 944 individu telah dikompaun, 32 direman dan 3 orang dijamin. Kesalahan paling tinggi gagal memastikan penjarakan fizikal, iaitu 516 kes. 277 kes gagal menyediakan rekod butiran diri dan tidak memakai pelitup separuh muka, 163 kes. Lain-lain kesalahan termasuk aktiviti di pub dan kelab malam, premis beroperasi tanpa lesen dan ingkar perintah kuarantin. Tidak terkecuali enggan membuat saringan COVID-19 dan keluar kawasan PKPDB tanpa kebenaran. Menerusi Op Benting pula, pihak berkuasa berjaya menahan 76 parti dan seorang penyeludup. Berhubung kuarantin wajib, seramai 8,698 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib, manakala 106 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Sejak 4 Oktober lalu, seramai 38,321 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Sementara itu, di Kuala Nerus, Terengganu, 2 buah sekolah lagi ditutup susulan terdapat pelajarnya yang disahkan positif COVID-19. Penutupan sekolah berkuat kuasa hari ini hingga 11 Oktober. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Salim Abdul Ghani berkata 2 sekolah berkenaan termasuk Sekolah Kebangsaan SK Kompleks Seberang Takir dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kompleks Seberang Takir di Kuala Nerus. Jelas beliau, penutupan sekolah ini dilakukan setelah mendapat nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri JKN Terengganu bagi membolehkan aktiviti disinfeksi dilakukan. Tambahnya lagi, JKN Terengganu akan melaksanakan ujian saringan terhadap kontak rapat pelajar berkenaan iaitu dalam kalangan guru dan pelajar-pelajar lain. SMK Kompleks Seberang Takir mempunyai 765 pelajar dan 82 guru, manakala SK Kompleks Seberang Takir mempunyai 817 murid dan 63 guru. Jumaat lepas, SK Padang Kemunting juga di daerah sama ditutup setelah seorang gurunya disahkan positif COVID-19. Manakala sehari sebelum itu, sebuah taman bimbingan kanak-kanak tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Bandar Al-Muktafi Billah Shah di Dungun turut ditutup setelah seorang kaki tangannya disahkan positif wabak tersebut.
Sebanyak 374 tabika dan 9 taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang berada dalam zon merah COVID-19 telah ditutup setakat ini. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Muhammad Yazid Bidin, tindakan itu dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan murid dan petugas. Hingga kini jumlah kelas tadbika kemas yang telah ditutup, di mana Kedah sebanyak 96 tadbika telah terlibat, di Sabah sebanyak 276 tadbika dan di Terengganu ada terdapat 2 kelas tadbika yang telah ditutup. Dan dari segi kelas taska, hanya 9 taska yang berada di Sabah yang telah ditutup. Semua kawasan ini adalah kawasan yang telah dizonkan sebagai kawasan merah lah. Kesemua tabika yang ditutup bagaimanapun meneruskan pengajian dan pembelajaran secara dalam talian. Sebelum ini, 281 tabika dan 9 taska di Kedah, Terengganu dan Sabah membabitkan 6,699 murid telah ditutup sejak 3 Oktober lalu. Bagi tabika dan taska kemas yang beroperasi seperti biasa, perlu mematuhi SOP ditetapkan, termasuk hanya 30 hingga 50% kehadiran murid setiap hari bergantung keluasan kelas. Kampus utama Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok Kedah ditutup sejak tengah malam semalam hingga 8 Oktober ini. Ia susulan beberapa penuntut universiti itu yang baru pulang dari Sabah dikesan positif wabak COVID-19. Naib Chancellor UUM Profesor Datuk Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani berkata, pihak pengurusan universiti telah mengambil langkah pencegahan dengan melaksanakan sanitasi di kawasan yang terlibat. Semua staf dan pelajar tidak dibenarkan memasuki kampus induk kecuali dengan kebenaran pendaftar dan timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Tegasnya, semua pelajar yang berada di Yayasan Al-Bukhari dilarang keluar dari kawasan Inasis yang dikawal 24 jam oleh pihak keselamatan universiti. Begitu juga kepada semua pelajar yang berada di dalam kampus. Semua kaki tangan dikehendaki melakukan tugas dari rumah kecuali kaki tangan kategori sektor penting. Manakala sesi pengajaran dan pembelajaran dibuat secara dalam talian. 4 kontak rapat berkait 9 kes positif di Kelantan didapati positif COVID-19. Manakala 89 individu kontak rapat yang turut menjalani ujian saringan didapati negatif. Pada masa sama, Jabatan Kesihatan Kelantan turut memaklumkan telah melakukan lebih 1,000 saringan ke atas mereka yang pulang dari zon merah, terutama Sabah. Yang rapat kita telah buat ujian lah. Sekarang kalau keseluruhan yang hingga kemarin daripada saringan ketua kita buat lebih daripada 1,000 saringan. Maksudnya daripada mereka yang balik daripada Sabah seperti mana yang diarahkan oleh kementerian dan juga kontak-kontak mereka. Sejak 23 September lepas, 9 kes positif COVID-19 dilaporkan di Kelantan. Kebanyakan membabitkan mereka yang mempunyai rekod perjalanan ke Sabah. Semua mangsa termasuk seorang bayi dalam keadaan stabil dan masih berada dalam pemantauan pihak hospital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan yang bertanda kuning dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter dan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km per jam di kawasan perairan yang berkenaan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan dan juga aktiviti menangkap ikan. Sementara itu bagi negeri Sabah, Met Malaysia telah pun menaik taraf amaran cuaca peringkat waspada kepada amaran cuaca peringkat buruk bagi kawasan yang bertanda jingga, manakala wilayah Persekutuan Labuan dan juga bahagian Kudat negeri Sabah masih lagi dikekalkan di bawah amaran cuaca peringkat waspada. Kedua-dua amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Untuk negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada dan amaran ini akan mula berkuat kuasa mulai pada 7 sehingga ke 9 Oktober 2020.
Sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan hujan lebat dijangkakan boleh berlaku di kawasan yang terbabit. Untuk tinjauan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej kemerada. Di semenanjung Malaysia, hujan dari buk petir kini berlaku di negeri Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Di negeri Sabah, hujan dari buk petir kini tertumpu di bahagian barat negeri Sabah, manakala di negeri Sarawak, hujan dari buk petir kini berlaku di bahagian Kapit, Bintulu serta Kuching negeri Sarawak. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Istana Negara memandang serius terhadap perbuatan pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakan nama atau membabitkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan institusi Istana Negara untuk menyebarkan berita palsu sama ada bagi kepentingan politik maupun peribadi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan menegaskan tindakan tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja mencemarkan kredibiliti Seri Paduka Baginda dan Istana Negara, malah menimbulkan kegusaran rakyat serta menggugat ketenteraman dalam negara dari pelbagai sudut. Jelas beliau, Istana Negara juga tidak akan teragak-agak untuk melaporkan kepada pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Istana Negara sentiasa memantau dan memandang serius kenyataan tidak benar oleh beberapa individu kepada media menggunakan nama serta menyebarkan foto-foto Yang di-Pertuan Agong melalui aplikasi WhatsApp. Istana Negara menyarankan rakyat agar tidak panik dan mudah percaya dengan berita palsu yang tersebar dan turut menyarankan agar berita-berita palsu berkenaan tidak dikongsi. Fasa kedua Banji 2020 secara bersemuka yang sepatutnya bermula 7 sehingga 24 Oktober ini dijadualkan semula kepada 20 Januari sehingga 6 Februari tahun hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad dalam satu kenyataan memberitahu penangguhan itu berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19. Pembancian dalam talian e-census dan kaedah temu bual menerusi telefon cati yang telah berakhir pada 30 September lalu akan disambung semula pada 7 Oktober sehingga 21 Disember ini. Orang ramai yang belum melengkapkan atau mengisi borang bancian digesa supaya melakukannya melalui portal My Census. Langkah itu bertujuan mengurangkan kaedah bersemuka yang berisiko meningkatkan penularan COVID-19. Aktiviti pembersihan reban angsa di Sungai Pajam dan aktiviti perindustrian nilai 3 berhampiran Sungai Batang Benar dikenal pasti sebagai punca pencemaran bau di Sungai Semenyih dan Sungai Langat. Ia menyebabkan operasi loji rawatan air LRA Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi dihentikan tugas sejak petang semalam. Masalah sama dihadapi kebanyakan pengguna air Selangor selepas gangguan tidak berjadual berakhir kira-kira sebulan yang lalu. Laporannya bersama wartawan Mohan Cina Sami.
Punca pencemaran di Sungai Semenyih disyaki berlaku akibat punca pencemaran di 2 kawasan sungai di Negeri Sembilan. Namun perkara tersebut sedang disiasat oleh pihak berkuasa dan Jabatan Alam Sekitar. Seperti mana anda dapat lihat di tangan saya ketika ini merupakan sampel air Sungai Semenyih di mana kadar pencemaran atau kadar pencemaran bau adalah ketika ini berada di kadar 8 ton dan pencemaran ini juga telah mengakibatkan lebih 400,000 isi rumah terjejas. Bagi mengatasi masalah ini, pihak berkuasa Selangor ketika ini sedang mengepam air daripada Tasik Idaman ke Sungai Semenyih bagi mengurangkan kadar pencairan bagi mengurangkan pencemaran. Menurut Esko Selangor Hi Loisian, pihaknya sudah mengarahkan Jabatan Alam Sekitar JAS, Badan Kawal Selia Air termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan untuk menyiasat segera insiden tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan dan Esko juga sudah dimaklumkan untuk tindakan susulan. Lembaga Urus Air Selangor Luas bersama Jabatan Pengairan dan Saliran GPS juga telah melaksanakan aktiviti pengempaman air Tasik Idaman, Sungai Buah ke Sungai Semenyih bagi proses pencairan. Ia bagi memastikan nombor bau nilai ambang kembali sifar bagi membolehkan LRA beroperasi semula. Loji lautan air hanya akan dibuka kalau bacaan 0 ton. So selagi bacaan tidak berkurang ke 0 ton, loji air tidak akan beroperasi. So kita tak tahu lagi bila, tapi kita akan secepat mungkin lah, kerana kita nampak ada kadar penurunan dari sekarang ni. Dan kita telah pun mengempam air untuk dilute sungai ni. Itu di sini kita telah pun letak 2 pump yang boleh membekalkan 27 million liter per day air untuk mencairkan sungai ni. Pihak JS juga telah melakukan pemeriksaan bagi mengenal pasti punca pencemaran agar pelakunya boleh diambil tindakan. Jabatan Alam Sekitar telah menggerakkan pasukan-pasukan penguatkuasa ke kawasan Arab Malaysian Industrial Estate dan juga kawasan industri nilai 3 untuk kita melakukan pemeriksaan kepada punca-punca industri yang dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar. Ini melibatkan pasukan-pasukan daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor, Jabatan Alam Sekitar Kuala Lumpur dan juga Jabatan Alam Sekitar Putrajaya. Sementara bekalan air masih belum pulih, Luas telah menggerakkan lori tangki air ke lokasi-lokasi terjejas. Kami juga turut mendapatkan reaksi Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Jelasnya, dalam tempoh 6 bulan, beberapa peraturan baru bahawa Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Industri Perkhidmatan Air akan dikuatkuasakan. Kita akan pastikan bahawa tindakan-tindakan jangka panjang boleh dibuat. Tindakan yang pertama ialah melihat semula kesalahan tersebut dan kita secara lebih spesifik menyatakan apa kesalahan tersebut. Contohnya ialah andainya berlaku pencemaran yang boleh menyebabkan penutupan loji rawatan air. Itu tidak ada dalam akta yang ada sekarang. Kita akan secara eksplisit menjelaskan hal tersebut, satu kesalahan. Pindaan akta tersebut akan menghalang mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab mencemarkan sungai di negara ini. Mohan Chinasami, RTM. Pendaftaran pelajar baharu Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dilaksanakan secara dalam talian selama 2 hari bermula hari ini. Naib Chancellor UTM, Profesor Datuk Dr. Raha Abdul Rahim berkata seramai 2,687 pelajar baharu ditawarkan melanjutkan pelajaran di universiti itu bagi semester ini. Jelasnya setakat ini seramai 100 pelajar telah berada di kampus dan kesemua mereka dibenar menggunakan segala kemudahan yang disediakan termasuk asrama, kafeteria, kemudahan Wi-Fi, perkhidmatan psikologi dan pusat kesihatan selama 24 jam. Untuk membuat pendaftaran pelajar-pelajar baru ini secara atas talian. InsyaAllah sehingga mendapat apa-apa cadangan ataupun arahan yang kemudian our lectures juga akan menjadi online lah.
Maknanya semua lecture di UTM dan kita sebagai our lecturers are already. Maknanya kita punya pensyarah-pensyarah memang dah bersedia untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Alhamdulillah lah, sejak daripada PKP yang dulu kita telah membuat persediaan yang cukup dan kebanyakan daripada pensyarah-pensyarah kita telah pun menyediakan pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar-pelajar dapat membuat secara atas talian. Dalam pada itu, UTM turut bercadang memberi bantuan RM100 secara sekali bayar kepada pelajarnya yang datang dari keluarga golongan B40. Universiti Sultan Mizan Zainal Abidin Yunis Zah ditutup sementara bermula hari ini hingga 7 Oktober selepas satu kes COVID-19 direkodkan melibatkan seorang kaki tangan di kampus Gong Badak, Kuala Nerus. Individu ini mempunyai sejarah perjalanan dari Kuala Lumpur ke Terengganu, menaiki pesawat sama dinaiki seorang individu yang pulang dari Sabah dan kemudiannya disahkan positif. Naib Chancellor Yunis Zah, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan berkata, 14 kaki tangan Yunis Zah dikenal pasti sebagai kontak rapat telah diletakkan di bawah perintah pengawasan dan kuarantin oleh Kementerian Kesihatan. Sementara itu, Universiti Malaysia Terengganu UMT tidak terkecuali melaksanakan arahan penangguhan kemasukan pelajar. Timbalan Naib Chancellor UMT, Profesor Madya Dr. Hafiz Zakaria berkata 94% pelajar baru telah mengesahkan status pendaftaran di UMT daripada jumlah ditawarkan sebanyak 2,628 tempat. Kemasukan ke asrama, bukan pendaftaran. Pendaftaran dah dibuat. Kemasukan ke asrama tu boleh. Tapi memberi pilihan kepada dia. Kalau katakan datang dengan ibu bapa ingin membawa pulang semula pun tak ada masalah kan. Jadi kita memberi pilihan kepada mereka dengan syarat SOP dan polisi yang ditetapkan oleh universiti itu dipatuhilah. Orang ramai dilihat peka dan masih mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Tinjauan kru RTM di sekitar daerah Port Dickson mendapati mereka menjaga jarak fizikal serta sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Sementara itu, bagi peniaga yang ditemui di Pasar Awam Port Dickson, sentiasa menetip beratkan aspek kebersihan bagi memastikan pelanggan yang membeli barangan keperluan harian berasa selamat dan yakin untuk datang ke pasar tersebut. Sebab kalau hari biasa macam ni lah lengang, jadi tak ada masalah lah tentang penjarakan sosial. Para peniaga pun pakai face mask semua. And then kalau Jumaat, Sabtu, Ahad tu kira crowd juga. Tapi masih ada penjarakan sosial lah sebab diorang sekarang ni diorang beratur untuk dapatkan barangan untuk harian dan semua pun pembahagian saya dia semua pakai mask lah. Kan okey lah. Semua peniaga, pembeli pun pakai mask lah. Pasal sini tak ramai sangat. Dia boleh jaga jarak lah. Itu orang awam ni kena patuh lah SOP yang diberikan. Kerana banyak kes kan. Lagi jarak tu dah jagalah. Tapi di PD ni okey sikit lah pasal dia tak sesak sangat. Saya nasihatkanlah yang mungkin yang pelanggan dari kawasan luar lah yang datang ke Port Dickson kan. Kalau menginap ke hotel-hotel tu ke atau ada bawa barangan dari luar ke kan, belian dari luar tu, jaga sentiasa gunakan sanitizer lah untuk sama-sama jaga kan, jaga seluruh penduduk lah Port Dickson dan juga orang luar lah yang selalu datang ke Port Dickson ni. Kepada orang ramai di luar sana, bagi saya, bukan anda tidak boleh pergi ke mana-mana. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ikutlah SOP yang ditetapkan. Okey, 1 jarak meter dan guna hand sanitizer dan juga basuhlah tangan sentiasa. Okey, di mana anda berada. Okey, so kita di kelompok yang kecil, kalau anda bersama keluarga itu sahaja. Tidaklah pergi ke tempat lain ke atau bersentuhan dengan orang lain ke. Sekarang ni kalau boleh kita tak payahlah bersentuhan dengan orang dan orang pun insya-Allah akan faham apa keadaan sekarang.
kami sentiasa ada. Tiada alasan untuk tidak. Kami tahu anda fokus kepada kerjaya anda. Kami yakin, anda yakin, pasti boleh melakukannya. Jom sertai kami di Open University Malaysia. Kami bersedia membantu anda. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Kini kembali Liga terhebat dunia. Musim baharu buka tirai. Semua mulakan saingan dengan kosong. Mereka semuanya sama. Hanya kerana mereka menang musim lalu, ia tidak bermakna untuk 19 pasukan lain yang mempunyai misi yang sama. Premier League hanya di Astro. Penularan pandemik COVID-19 sejak 8 bulan lalu tidak memberi kesan besar terhadap operasi tabung haji TH. Malah, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga TH, Nik Muhammad Hasyuddin Yusof, keyakinan pendeposit terhadap institusi kewangan itu terbukti apabila jumlah deposit meningkat sebanyak RM5 bilion sejak Februari. Deposit kita makin bertambah. Malah bertambah dengan jumlah yang besar. Secara amnya kami tidak dapat maknanya pendeposit tidak mempunyai masalah, khususnya masa operasi ditutup dululah. Cuma ada setengah-setengah yang memerlukan bantuan dari segi kelonggaran tertentu yang telah kami berikan. Jadi secara amnya tidak nampak masalah. Keyakinan kepada tabung haji makin meningkat. Sehingga kini jumlah deposit adalah sebanyak RM75 bilion. Perkembangan itu dinyatakan pada Majlis Pelancaran Aplikasi Tijari di Ibu Negara. Aplikasi itu akan memudahkan capaian pelanggan kepada sistem perkhidmatan dalam talian seperti urusan pertanyaan baki, semak status dan pendaftaran haji. TH menyasarkan 500,000 pengguna menggunakan aplikasi tersebut menjelang akhir tahun ini. Pekerja Malaysia yang terkandas di Singapura disarankan menghubungi pihak bank jika mahu melanjutkan moratorium pinjaman selama 3 bulan sehingga Disember depan. Ianya telah diusulkan kepada institusi kewangan yang terlibat agar dipeluaskan kepada pekerja yang terjejas. Exco Pelaburan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor, Muhammad Izhar Ahmad berkata, pekerja terlibat yang masih terkandas di Singapura memerlukan kewangan untuk kos perbelanjaan di Republik itu. Kasus saya ini tak ada masalah dan pihak bank telah meminta siapa yang memerlukan, please write to them or call them or see them. Okay. So how about those in Singapore, right? So you can call them. You can call them or you can email to them. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Festival Islam dan Halal Antarabangsa FIJO Johor telah ditangguhkan pada 1 hingga 4 April depan berikutan penularan pandemik COVID-19 yang masih belum menunjukkan penurunan. FIJO melibatkan penyertaan 10 buah negara termasuk Singapura, Indonesia, Thailand, Turki, United Kingdom dan Perancis dengan menyediakan sebanyak 400 tapak jualan, manakala 80% tapak pameran telah pun ditempah.
Pekebun kecil boleh menuntut insentif pengeluaran getah IPG bagi bulan September 2020 sehingga 31 Oktober ini. Menurut kenyataan Lembaga Getah Malaysia LGM, bayaran IPG teraktif bagi Semenanjung sebanyak 40 sen, Sabah 70 sen dan Sarawak 60 sen untuk setiap kilogram. Pada bulan lalu, harga purata di peringkat ladang bagi getah sekerap cawan untuk Semenanjung berada pada paras RM2.10 sekilogram. Di Sabah dan Sarawak masing-masing berada di paras RM1.80 dan RM1.90 sekilogram. Sejak Januari 2019, IPG diaktifkan jika harga purata bulanan getah SMR 20 FOB berada pada paras RM6.10 sekilogram atau harga di peringkat ladang mencecah RM2.50 sekilogram ke bawah. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Bersama rakan penyampai, Fazli, teruskan. Tiada lagi Felda United FC musim depan. Paul Revington kembali ke pentas hoki Malaysia. Terima kasih Syahril dan juga Hazel. Kita mulakan dengan perkembangan sukan bola sepak. Pasukan Felda United boleh mengucapkan selamat tinggal buat Liga Malaysia apabila tidak akan menyertai Liga ini pada tahun depan. Keputusan ini dibuat oleh Felda selepas mengambil alih pentadbiran dan pengurusan kelab bola sepak Felda United FUFC dan anak syarikatnya The Fighters Sdn Bhd pada 1 September lalu. Menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Felda, keputusan untuk tidak menyertai Liga Malaysia termasuk Liga Super dan Liga Premier Malaysia diputuskan dalam mesyuarat lembaga Felda selepas pengambil alihan FUFC. Tujuan utama pengambil alihan oleh Felda adalah bagi mengawal perbelanjaan serta memastikan penyelarasan program-program sukan lebih patuh kepada garis panduan pengurusan pentadbiran, prosedur perolehan, pengurusan kewangan serta penilaian risiko. 16 orang kaki tangan FUFC akan dibayar pampasan penamatan perkhidmatan mengikut syarat-syarat pelantikan yang telah dipersetujui oleh pengurusan FUFC. Notis makluman serahan tugas telah diberikan pada 1 September kepada kaki tangan yang terlibat. Manakala Akademi Bola Sepak Felda yang dikendalikan FUFC sebelum ini tetap akan diteruskan memandangkan akademi tersebut adalah platform pembentukan bakat dan modal insan generasi baharu Felda. Felda United telah menyertai Liga Malaysia pada 19 Januari 2007. The Fighters telah 3 kali layak ke Liga Super iaitu pada tahun 2011, 2015 dan 2019. Felda United juga pernah muncul juara Liga Premier sebanyak 2 kali pada 2010 dan 2018. Spekulasi siapakah bakal memegang jawatan pengarah teknikal pembangunan projek khas Sukan Asia 2026 baru akhirnya terjawab selepas Konfederasi Hoki Malaysia KHM melantik bekas Ketua Jurulatih skuad hoki negara Paul Revington untuk menyandang jawatan tersebut selama 3 tahun. Revington yang sebelum ini melepaskan jawatannya sebagai Ketua Jurulatih Program Pembangunan Elit Wanita Britain percaya dengan kemampuan pemain-pemain remaja yang ada di Malaysia mampu menjadi sinar baharu buat skuad hoki negara seandainya mereka ini digilap dengan baik. So it's a good point from a head coach to be able to say that. My job ultimately is to instill that at the start of the player's career, which is grassroots level. So I think looking back over a period of time, this is no disrespect to the people who are currently involved in the grassroots, but I think that is the starting ground for the development of that type of attitude, and that's going to be my role. Tambahnya lagi, ianya merupakan satu perkara positif kerana jawatan itu untuk program jangka panjang yang bakal memberi kesan dan membantu pemain-pemain muda meningkat. Kemampuan pengendali dari Afrika Selatan itu sudah tidak asing lagi buat para peminat dan pemerhati sukan hoki tanah air atas kejayaannya pernah mengemudi Malaysian Tigers layak ke Piala Dunia 2014. Untuk rekod, Revington mula dilantik sebagai Ketua Jurulatih skuad negara pada Oktober 2012 dengan sasaran layak ke Sukan Olimpik 2016. Namun beliau terpaksa melepaskan jawatannya 2 tahun kemudian akibat masalah kesihatan.
Lokasi pusingan kelima kejuaraan Capri Malaysia yang sepatutnya berlangsung di Litar Tangkak Johor pada 10 hingga 11 Oktober bakal dipindah ke Litar Antarabangsa Sepang SIC. Jelas penganjur Safe Aim Mutual, Senin Berhad langkah ini terpaksa diambil untuk mematuhi dan menghormati keputusan Kerajaan Negeri Johor yang menangguhkan semua acara buat sementara. Pengarah Safe Aim Mutual, Senin Berhad Ron Hock memaklumkan sedang bekerjasama dengan pengurusan SIC untuk meminda lokasi pusingan kelima agar ianya masih boleh dijalankan pada hari dan tarikh yang sama. Ron menambah, meskipun dalam tempoh yang singkat pihaknya berusaha sedaya upaya agar kejohanan berkenaan tidak terganggu. Selain itu, pihaknya turut memohon maaf atas kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pelumba, pasukan serta pegawai pelumbaan. Kertas kerja mengenai pertukaran tempat sedang diproses dan menunggu kelulusan muktamad dari pihak berwajib. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni almarhum Tuanku Munawir berkenan berangkat ke sambutan Hari Squash Sedunia 2020 peringkat Negeri Sembilan. Menurut Presiden PSNS Tunku Zain Al-Abidin, program itu pertama kali diadakan bagi mempromosi sukan squash dalam usaha menarik minat anak muda menyertai sukan berkenaan di Negeri Sembilan. Ia dapat membangunkan bakat muda dalam sukan ini menerusi program yang diadakan bersama sekolah dengan melatih pelajar di gelanggang khas selain program bersama komuniti dalam usaha memperluas sukan squash. Di Persatuan Squash Negeri Sembilan, we want to develop the sport lah. So yang penting ada orang muda datang main squash. Kita nak hasilkan satu lagi Nicole David kan. So that is our objective. Yang impian saya, kita mesti ada orang muda daripada Sri menanti untuk menjadi juara dunia, dan kita dah mula satu program dengan sekolah-sekolah tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis sambutan squash sedunia peringkat Negeri Sembilan di Sri Menanti. Seramai 10 peserta terdiri daripada ahli PSNS yang pernah menyertai kejohanan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa menyertai program berkenaan. Antaranya Johan Squash Junior Terbuka Britain 2020 bawah 11 tahun Harlin Tan dan Johan Squash Junior Terbuka Britain 2019 bawah 15 tahun Si Amin Shin Raj. Turut hadir bekas pemain negara yang juga pemenang pingat gangsa Sukan Commonwealth 2018 Muhammad Nafizwan Adnan dan bekas pemain kebangsaan Sharon Wee. Dalam pada itu, bekas pemain squash kebangsaan Nafizwan Adnan bakal dilantik sebagai jurulatih baru skuad kebangsaan. Menurut Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia Gerard Montero, beliau melihat ia satu perkara positif kerana peralihan kemahiran sebagai pemain kebangsaan akan disampaikan kepada golongan muda bagi memperkasa sukan squash. Untuk saya, it is a very positive note, especially for Nafizwan, sebab transition dia dari pemain kepada menjadi satu jurulatih dan akan kontinuasi dia sebagai pemain squash, dan also for himself dia ada a job and he has a good salary jugalah, so that he can continue to uplift himself as a coach. Yeah, I think it's not only for him, then also for the country. We have a good player coming back to help the younger player. Muhammad Nafizwan Adnan ketika ditemui pada majlis sambutan squash sedunia 2020 peringkat Negeri Sembilan di Sri Menanti berkata, beliau meletak sasaran untuk mengasah bakat muda dengan gaya didikan yang baharu agar dapat dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau boleh lah kan, nak tukar sikit cara professionalism bagi atlet lah. Sebab itu membentuk seorang atlet yang berjaya lah. Kalau player tu tak ikut dia punya kriteria untuk menjadi seorang atlet top dunia, agak susah lah untuk follow up kepada next stage. Itu first lah, itu objektif pertama. Kalau yang selepas tu kita tengoklah apa objektif seterusnya. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan bekerjasama dengan Institut Sukan Negara ISN untuk mencari bakat baru dalam program Pelan Bakat Malaysia bagi tempoh 10 tahun bermula pada tahun 2021 sehingga 2030. Menurut
Ketua Setiausaha KBS Datuk Nur Azman Taib dengan adanya pelan rangka tindakan bakat kebangsaan akan memastikan unjuran atlet berwibawa Malaysia sentiasa ada. Untuk mendapatkan talent ID lah yang kita namakan My Talent Plan, yang akhirnya kita akan mempunyai satu blueprint yang khusus bagi kita merangka dari segi akademi sehinggalah kita mendapatkan talent yang begitu baik untuk mewakili negara, khususnya kepada sukan peserta tinggi. Tapi dalam masa yang sama, sebagaimana saya sebutkan tadi juga, dalam kita merangka atau mendapatkan pool of talent ini, kita dapatkan juga gunakan talent-talent yang ada untuk match sport juga. Kerana kita perlu luaskan ruang lantai yang ada untuk talent ID ini. Kerana mereka inilah yang akan support kepada untuk mendapatkan kepada high performance sport lah. Tambahnya lagi, KBS juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengenai pembangunan anak muda dan belia untuk menjadi aset pembangunan sukan negara. Beliau ditemui ketika merasmikan Bengkel Pelan Bakat Sukan Kebangsaan 2020 di Bangi. Persatuan Seni Silat Gayung PSSGM menyambut baik peraturan baru sukan silat yang diperkenalkan oleh Persekutuan Silat Antarabangsa Persilat. Perkara itu dinyatakan oleh Naib yang di-Pertua 1 PSSGM Rizal Hussein. PSSGM melihat undang-undang baru dan peraturan baru ini membuka ruang yang lebih luas kepada pesilat-pesilat kita untuk memperkayakan teknik-teknik serangan, teknik-teknik yang mereka rasakan perlu yang mereka buat. Sebab di dalam silat itu sendiri, kita ada merangkumi dalam lebih 400 jenis kuncian, lebih serangan dan teknik bela diri yang boleh kita gunakan dalam pertarungan yang sebenar. PSSGM yakin dengan adanya peraturan baru sukan silat ini, pesilat terutamanya anak-anak gayung mampu untuk bersaing dengan lebih baik kerana telah diajar di peringkat gelanggang lagi. PSSGM merasakan teknik yang peraturan baru ini, terutama teknik serangan dan bela diri ini, dia adalah lebih efektif, relevan dan lebih kita rasa membuka ruang dan inovasi oleh pesilat-pesilat kita. Sebab kita rasakan pelajaran dan silat yang kita belajar setiap hari-hari kita boleh implementasi dalam peraturan baru ini. PSSGM akan menganjurkan Seri Bengkel bagi memberi penerangan dan taklimat terperinci kepada semua anak-anak gayung di seluruh negara. PSSGM juga memuji usaha berterusan oleh Pesaka Malaysia yang telah mengadakan beberapa siri bengkel peraturan baharu sukan silat ini. Rizal ditemui di Majlis Ujian Bengkung secara berpusat PSSGM Wilayah 2020 di Puncak Jalil. Seterusnya kita kembali bersama dengan Haji Syahrir dan juga Hazel. Selamat malam. Penghasilan seni tidak tertakluk kepada penggunaan sesuatu alat perkongsian yang menarik perhatian netizen apabila pelukis muda James Cook menghasilkan karya seninya menggunakan mesin type. Pemuda berusia 23 tahun ini telah tampil dengan pelbagai karya menarik dan memukau dengan menggunakan mesin type. Beliau menghasilkan sebuah karya dengan mengambil masa sehingga 30 jam. Beliau mendapat inspirasi setelah mendengar kisah seorang pelukis terkenal, Paul Smith, yang menggunakan mesin type kerana cerebral palsy yang dihadapinya. Bertentang mata dengan gehariwan gergasi bernama gajah pastinya menakutkan. Silap percaturan, kita boleh menjadi mangsa injakan kakinya. Tular video dua orang lelaki berhadapan seekor gajah di sebuah jalan kecil di lokasi yang tidak diketahui. Dalam video ini, kelihatan mereka yang sedang menunggang motosikal seakan-akan teragak-agak ketika bertembung haiwan tersebut. Melihat si gajah yang marah ke arah mereka, kedua-dua pemuda itu kemudiannya lari meninggalkan motosikal sebelum gajah itu mengubah laluan ke dalam semak. Menyanyi semula lagu Sedia Ada menggunakan bahasa isyarat. Gadis manis bernama Nur Amira Muhammad Amin menampilkan kelainan dalam industri muzik apabila membuat cover lagu Kotak Hati nyanyian kumpulan hujan dengan menggunakan bahasa isyarat. Video ini tular di laman Twitter dan meraih lebih 150,000 tontonan. Bukan sahaja menarik perhatian netizen, video kreatif ini turut menarik perhatian vokalis kumpulan hujan iaitu Noh Saleh. Majoriti netizen memberikan komen positif dan ada yang meminta Amira menyanyikan lagu yang lain pula.
Baik, membeli sambil bertemu artis pujaan anda. Ruang itu boleh anda dekati dengan berkunjung ke laman santai selebriti. Anjuran Tanti Rana Global Business. Tapak niaga percuma itu disediakan untuk golongan seni yang terjejas dengan penularan COVID-19. Menurut beberapa artis yang ditemui, perasaan malu tidak seharusnya menjadi halangan demi memastikan kelangsungan hidup selepas tidak dapat bekerja sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Langkah itu jelas mereka jauh lebih baik berbanding meminta bantuan daripada mana-mana pihak memandangkan kudrat diri masih mampu berusaha. Sebenarnya perasaan glamour malu tu saya tolak tepi pasal saya dalam bisnes ni kita tak perlu benda-benda macam itu. Saya memang terus terang saya tak rasa malu disebabkan saya berniaga, saya tak rasa malu pasal produk yang saya buat tu memang produk hasil daripada homemade daripada isteri saya sendiri yang buat. So saya rasa kalau orang kata sedap, mana saya berjayalah membuat satu produk yang memang saya takkan malu. Masa PKP tu lagi bulan 3 ya, saya tak tahu arah nak buat apa, jadi saya ambil pendekatan untuk berniaga. Pertama sekali apabila pihak penganjur Tanti Rana Global Business datang jumpa saya, dia kata kita nak buat bazar artis, bazar selebriti. Jadi saya dan rumah saya memang berniaga online semenjak PKP ni kan. Jadi dia macam okey juga. Jadi dia kata dia buka peluang pada artis-artis, kita bagi tapak apa semua masuk minggu ketiga. Alhamdulillah sambutan bagus. Dan saya rasa kita akan teruskanlah. Program ini diilhamkan bagi membantu golongan seni melariskan produk sedia ada selain menambah pendapatan bagi mereka yang baru memulakan perniagaan. Mula-mulanya saya tengok diorang berniaga online. So masing-masing ada produk sendiri tapi tak ada tempat untuk diorang jadi main yang diorang punya peminat boleh datang beli produk diorang tu. So saya bagi cadangan lah kami semua dalam tim bagi cadangan untuk invite artis-artis yang kehilangan sumber pendapatan masa PKP sampai ke hari ini yang tak ada show apa semua ni. Kita invite diorang untuk berniaga, kita bagi tapak pada diorang lah. Gerai dibuka dari hari Jumaat sehingga Ahad di Cabin 8 Batu Cave. Baik, berita perdana 5 Oktober berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Sentiasa berwaspada dan amalkan kawalan kendiri secara ketat, terutama di kawasan sesak dan sempit. Sama-sama kita mencegah penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.